sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam program Kapsul MyHealth KKM. Muktakhir ini terdapat peningkatan kes yang amat membimbangkan bagi jangkitan penyakit tangan, kaki dan mulut iaitu HFMD. Episod kali ini kita akan berkongsi dengan penonton mengenai penyakit HFMD agar kita dapat terus berwaspada dalam mencegah penyakit ini. Dua jenis virus utama penyebabnya adalah Coxsackie virus A16 atau CA16 dan Enterovirus 71 atau EV71. Sesiapa sahaja pada semua peringkat umur boleh mendapat jangkitan HFMD. Tetapi golongan kanak-kanak berusia di bawah 5 tahun mudah mendapat jangkitan. Di Malaysia, 90% kes HFMD bermula pada kanak-kanak berumur 5 tahun dan ke bawah. Jadi, untuk mengetahui dengan lebih lanjut, bersama saya ketika ini adalah Dr. Nur Sufiani Diana Mohammed Yusof, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Doktor, boleh doktor terangkan apakah tanda dan gejala HFMD? HFMD ni pada kebiasaannya di peringkat awal mungkin pesakit akan mula berasa kurang sihat ya ataupun ada demam ya, dan dia mungkin kurang selera makan atau minum kerana dalam sehari dua ulcer boleh timbul di dalam rongga mulut lah. Jadi individu yang dijangkiti juga dia boleh mengalami ruam atau bintik-bintik merah ya pada tapak tangan, celah jari, ya, kaki ya, dan kemungkinan bintik-bintik merah ini boleh menjadi lepuh atau blister. Maksudnya di dalam ruam tersebut mengandungi cecair ya. Dan selain itu, ruam ini juga boleh terjadi di bahagian punggung ya atau celah peha kanak-kanak, khususnya bayi yang masih memakai lampin bayi atau pampers. Pada peringkat awal, kekeringan badan atau dehidrasi juga mungkin boleh terjadi kerana disebabkan mereka atau individu yang dijangkiti ini kurang selera makan atau minum lah disebabkan sakit pada ulcer di dalam mulut mereka. Bagaimana pula penyakit HFMD berjangkit? Penyakit HFMD ni dia mudah tersebar dan boleh merebak ya, khususnya kepada kanak-kanak apabila cecair atau titisan dari hidung, mulut atau cecair lepuh tadi disebarkan ya, sama ada melalui batuk, bersin, lelehan air liur contohnya pada bantal ya, tilam yang dikongsi bersama kanak-kanak lain, sekiranya berlaku sentuhan ya secara langsung kepada cecair lepuhan tadi ataupun najis pesakit. Selain itu, kalau ada perkongsian peralatan makanan ya seperti sudu, garpu dan sekiranya ada perkongsian peralatan peribadi ya, contohnya tuala, sapu tangan dan berus gigi ya, khususnya di kalangan kanak-kanak lah. Dan sekiranya kanak-kanak yang dijangkiti tadi mereka berkongsi ya peralatan mainan bersama kanak-kanak yang lain. Selain itu, individu juga boleh mendapat jangkitan sekiranya mereka tersentuh ya pada permukaan ataupun barang yang telah dicemari oleh virus lah. Contoh permukaan yang kerap disentuh seperti tombol pintu ataupun tempat menukar lampin bayi. Individu yang dijangkiti tadi, mereka akan mula menunjukkan ya gejala ataupun tanda-tanda HFMD dalam tempoh 3 hingga 5 hari dari tarikh pendedahan kepada virus tersebut. Doktor, bolehkah jangkitan HFMD dielakkan? Sehingga kini memang tiadalah rawatan khusus ya untuk mengubati penyakit HFMD dan tiada vaksin yang boleh mencegah penyakit tersebut ya. Tetapi orang awam masih boleh mengambil langkah-langkah pencegahan awal ya seperti berikut. Yang pertama, kita kena pastikanlah ya kebersihan penjagaan kendiri ya, khususnya amalan hand hygiene ya. Kita perlu amalkan 7 langkah mencuci tangan yang betul dengan menggunakan sabun dan air bersih. Jadi ibu bapa dan penjaga ya kepada pesakit HFMD ini perlu pastikan ya sentiasa kerap mencuci tangan terutamanya selepas menyentuhlah ya pesakit HFMD atau barangan yang digunakan oleh pesakit. Elakkan sentuhan langsung kepada pesakit HFMD, elakkan daripada berkongsi ya peralatan makanan ya barangan peribadi dengan pesakit HFMD. Jangan menyentuh bahagian tubuh seperti mata, hidung dan mulut selepas menyentuh pesakit HFMD ataupun mana-mana permukaan ya yang terdedah seperti di tempat-tempat awam. Pastikan kebersihan persekitaran kita, terutamanya sekitar rumah sendiri ya, institusi pendidikan ataupun tempat kerja. Kita perlu mencuci ataupun menjalankan proses nyah kuman ya, basmi kuman di permukaan atau ruang guna sama yang kerap digunakan ya, contohnya seperti lantai dan tandas. Terima kasih Dr. Sofiani atas perkongsian yang amat penting ini. Ayo keluarga Malaysia, bersama kita berusaha mencegah HFMD.